Saya persilakan Yang Berhormat Tuan Lim Kit Siang untuk soalan seterusnya. Tuan Ketua, soalan ke-8. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Iskandar Puteri, Yang Berhormat Iskandar Puteri. Sebelum saya menjawab, saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada Yang Berhormat arwah Hasbullah dan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Tuan Yang Bertuah, pendekatan dan matlamat kerajaan dalam melawan wabak COVID-19 ini adalah untuk membasmi sepenuhnya wabak ini di dalam negara. Walau bagaimanapun wabak ini kini telah berada di dalam komuniti dan selagi vaksin kepada virus ini tidak ditemui, kes-kes COVID-19 akan terus terjadi dalam masyarakat dari masa ke semasa dan virus ini tidak akan dapat dibasmi sepenuhnya. Sehubungan itu, tindakan pembendungan perlu diteruskan dan dilaksanakan bagi mencegah dan mengurangkan jumlah kes-kes COVID-19 kepada seminima yang mungkin ataupun sehingga sifar kes melalui Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dengan prosedur operasi yang terus diasimilasikan dan dibudayakan dalam aktiviti harian masyarakat untuk kehidupan harian mereka termasuklah kegiatan ekonomi, kawalan keluar masuk sempadan negara, melaksanakan saringan, kuarantin, rawatan dan penguatkuasaan yang berterusan. Sebagai contoh, pemilik premis hari ini disaran untuk menyediakan kod QR Mas Sejahtera yang terbukti membantu kerajaan mengesan kontak rapat sekiranya berlaku kes positif COVID-19. Semua lapisan masyarakat juga perlu terus mengambil berat dan mengamalkan pembudayaan norma-norma baru dan protokol kesihatan awam seperti tidak mengadakan perhimpunan beramai-ramai sama ada dalam majlis rasmi ataupun tidak rasmi, mengamalkan penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka, sanitasi dan membasuh tangan dengan sabun tidak bersentuhan dan sebagainya. Sekian, terima kasih Yang Dipertua. Soalan tambahan. Kalau mengikut data-data yang terbaru, mungkin tak sampai tahun depan, Malaysia akan mengatasi negeri China sebagai negara yang terbanyak kes COVID-19. Adakah rancangan kerajaan panjang kalau epidemik ini teruskan sampai 2022 sama ada dalam public health atau ekonomi atau sosial yang oleh kerajaan? Terima kasih YB Iskandar Puteri. Kalau kita lihat hari ini dan saya sebutkan sekali lagi, virus ini telah berada dalam komuniti kita. Apa yang kita boleh lakukan sementara kita sedang mengkaji kegunaan vaksin-vaksin yang telah pun diumumkan di antarabangsa, kita terus dengan usaha-usaha kita untuk mengekang penularan virus ini. Kita tidak nafikan ada peningkatan, tetapi dengan keadaan public health system yang kita ada hari ini, kita boleh predict, kita boleh orang kata tu react very quickly dengan kesediaan kita untuk kita containkan penularan itu dengan bersasar. Contoh hari ini dengan PKP yang telah kita adakan, dengan ada kerjasama daripada masyarakat yang kita sasarkan. Contohnya tempat-tempat yang merah, tempat-tempat yang kuning, tempat-tempat yang kita klasifikasikan hijau, kita mendapat kerjasama yang lebih, memohon supaya rakyat bekerjasama supaya kita dapat mengekang dan meminimalkan penularan itu sendiri. Sehinggalah kita telah dapat menggunakan vaksin yang sedang kita kaji, yang insya-Allah kita dapat gunakan dalam masa terdekat. Kalau disebutkan ia akan berterusan 2022, ya, dan dalam masa itu kerajaan menjangkakan dengan adanya perundingan di peringkat antarabangsa, penglibatan kita dengan COVAX dan sebagainya, dan penglibatan kita dengan negara-negara lain yang sedang sibuk mengkaji penggunaan vaksin itu, maka kami berpendapat kerajaan dapat menurunkan kadar infeksi COVID-19 ini terus menular di dalam masyarakat. Terima kasih.